على ولا حول ولا قوة اللهم أكرم الخير وزين اللهم حسن أخلاقنا بالعلم واجعل أو تجعل أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sama-sama beribadah. Taufik beribadah berada dalam Allah dan kita dapat sama-sama duduk dalam majlis untuk sama-sama kajian agama yang kita daripada kita ada tajuk Fatimah pada Nabi. Wara'ah kata Fatimah pada في ثلاثة أقسام الوجوب والاستحالة والجواز. Matan kepada barang bahan pada tiga wajib dan harus. Ini dipanggil dengan berbahasa muakkad. Kerana akal yang kita akan gunakan nanti untuk memaham perkara akidah, kita kena bagaimana akal hukum kepada sesuatu. Apa maksud? Semua manusia yang berakal, mereka itu yang mukallaf dengan syarat-syarat lain. Maka agama Allah Ta'ala diturunkan kepada golongan mukallaf. Sama ada orang Islam ke tak Islam, orang tak Islam pun disuruh Islam. Orang yang tidak Islam pun disuruh untuk berakidah dengan akidah Islam dengan cara masuk Islam. Jadi macam manakah Allah Ta'ala nak mewajibkan sesuatu kecuali dengan cara Allah Ta'ala bagi akal dan turunkan wahyu. Dan akal ini fungsinya besar. Kita tidak boleh anggap satu benda yang tidak tak kurang-kurang manfaatnya. Itulah yang membezakan antara manusia yang dipanggil hayawanun natiq. Haiwan hak boleh berfikir. Manusia ni panggil haiwan kok, panggil binatang kok. Tak tu kita jumpa orang ni binatang. Tu dah binatang lah. Binatang yang boleh berfikir pada istilah ahli mantik. Sebab maksud haiwan tu kainun hai, sesuatu yang hidup yang bergerak dengan iradah. Ia bergerak dengan kehendak dia. Itu istilah ahli mantik lah. Maka manusia dipanggil hayawanun natiq, haiwan yang berfikir. Kelebihannya kerana dia mempunyai akal yang mampu sebagai alat untuk berfikir. Ini tak ada pada haiwan. Haiwan-haiwan lain. Haiwan-haiwan yang lain.
Dan itu nilai akal ini besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan dia termasuk daripada daruriyat al-khams. 5 asas perkara yang wajib kita pelihara. Agama, nyawa, mari akal. Akal, maruah dan keturunan. Akal ni benda besar. Sebab itu hukum, dikenakan hukum orang yang minum arak. Kerana minum arak ni boleh menyebabkan akalnya hilang. Dikenakan hukuman hudud. Nampak tak? 40 kali rotan. Dikenakan hukuman hudud. Orang yang cuba merosakkan akal dia dengan ambil benda-benda haram. Benda-benda yang boleh memabukkan atau menghilangkan kewarasan, dadah dan seumpamanya. Ini haram ni. Perbuatan haram. Sebab kita telah menjadikan anugerah Tuhan yang paling hebat pada diri manusia itu, kita rosakkan dia. Apabila seorang sultan raja beri anugerah ke kita, beri bintang begini, kita tak mengata. Kita pergi jual kedai. Dapat tahu ke dia, tarik balik. Kita tidak ada harga contohnya. Tak letak harga. Jadi benda anugerah yang paling besar yang diberi pada manusia selain daripada keimanan ni ialah akal. Ialah akal. Jadi kerana akal ini dia punya alat untuk faham tentang akidah, faham tentang kehidupan, faham tentang perkara-perkara ni, maka kadang-kadang akal kita ni kalau tidak dia ada sistem untuk faham, dia jadi lari. Sebab itu kita tengok di kalangan orang yang berakal, cukup berakal, tapi kenapa tidak Islam? Kenapa tidak Islam? Ialah kita tidak nafikan hidayah itu. Kerana tidak ada hidayah, Allah tak beri hidayah dia. Kita tak nafilah tu. Cuma kadang-kadang yang menyebabkan dia tidak beriman tu ialah cara pemikiran yang salah. Golongan-golongan yang menganggap diri mereka hebat dalam bidang akal, liberal. Golongan free thinker, golongan orientalis. Yang mereka ni, pada mereka ni hebatlah. Mereka berjaya buat keluar artikel, tulis jurnal, dapat hadiah Nobel, dapat macam-macam iktirafan kerana dia ni mahir menggunakan akal untuk kebaikan manusia. Tetapi mereka tak guna akal untuk kenal Tuhan. Ini sia-sia lah. Sia-sia sebab apa? Sebab kehidupan akhirat yang kekal tu, dia tidak bergantung kepada apa yang dia dapat di dunia daripada anugerah-anugerah. Kenapa jadi begitu? Kerana dalam akal ini, sistem pemikiran dia, kita kena faham dan kena apa? Kena tengok betul-betul. Dia benda asas saja. Apa yang kita akan sebut nanti bukan benda yang payah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita nak letak dia dan nak kata hak ni hukum ni gini. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi. Maka dibincangkan tentang hukum akal yang 3. Wajib, mustahil dan juga harus. Faham tak? Di sini bukan menunjukkan bahawa akidah yang ditulis oleh ulama, terutamanya Asy'ariyah, ulama-ulama yang membincangkan jalan pengajian sifat 20 ni, bukan mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis, bukan mendahulukan akal daripada naqal, daripada nukilan Quran ni, bukan. Tapi dibincangkan tentang hukum akal terlebih dahulu semata-mata untuk kita betulkan, tuning balik. Tak. Kalau kereta tu alignment balik. Biar betul cara fikir, biar mana lepas ini perbincangan dalam perkara-perkara akidah kita akan lalu dengan mudah. Sebab kita tahu dah, ni sebutnya hukumnya gini, istilahnya macam ni. Okay. Kata dia, ni terjemahan dia. Ketahui olehmu, hukum itu ialah mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Jadi istilah pertamanya hukum, yang keduanya akal. Benda makna hukum, benda makna akal. Kerana asal kita ini Arab, jadi kita kena jalan ikut jalanan perbahasan ulama. Apabila dia bincangkan sesuatu, dia bincang takrif dulu. Kita kata hukum akal, apa makna hukum? Dia menjatuhkan hukuman. Kita tahulah hukuman tu tak?
pada istilah bahasa Arab, hukum ni ialah kita isbat sesuatu kepada sesuatu. Kita mengiyakan sesuatu kepada sesuatu atau menafikannya. Contoh, kuliah ada. Kuliah subuh ada. Itu satu hukum. Kita panggil bahasa kita statement. Satu pernyataan. Makna istilah mudah biasa kita guna dalam bahasa kita. Hukum itulah satu pernyataan, satu statement. Satu kenyataan, kuliah subuh ada. Apa kita mengisbatkan apa tu? Kita mengisbatkan ada kepada kuliah subuh. Kuliah subuh ada. Pengajar mari. Kalau betul nak mari kok, pengajar nak mari. Kita menafikan mari. Kuliah subuh tidak ada. Kita menafikan tidak ada pada kuliah subuh tu. Statementnya mudah je. Jadi jangan terkeliru, jangan kita rasa payah. Tak, nak khabar apa? Hukum itu mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu. Air manis. Air ni manis. Air ni manis. Maknanya kita mengisbatkan, menghukumkan manis pada air. Gitu saja. Air ini dok manis. Kita menafikan hukum manis pada air. Mudah je. Okay. Contoh seperti mengisbatkan kewujudan bagi Muhammad. Muhammad nama orang lah ni. Contoh je tu nama. Melalui perkataan anda, Muhammad itu ada. Kita kata Muhammad ke Zaid ke Ahmad ke ikutlah. Muhammad itu ada. Muhammad tu ada. Jadi kita mengisbatkan ada itu kepada Muhammad. Kita hukum tu. Kita menghukum. Atau menafikan kewujudan daripadanya. Melalui perkataan anda. Muhammad itu tidak ada. Ni kita menafikan. Tadi dia katakan menafikan sesuatu daripada sesuatu. Ini nafi. Tidak. Tidak ada. Jadi semua ini dipanggil pernyataan, statement, ayat penyata. Itu hukum. Kalau makan kamu. Itu bukan hukum. Sebab dia ayat bukan ayat penyata. Itu bukan hukum. Minum kamu. Itu bukan hukum. Hukum ni ialah satu kenyataan. Okey. Kemudian hukum ni pula, bila kita faham dah makna hukum, siapa yang menghakimkan tu? Siapa yang menjadi penghukum? Jadi ulama bincang pula. Hukum ini, aspek hukum, dilihat kepada siapa yang menjatuhkan hukum, siapa yang meletakkan hukum itu. Kemudian katanya aspek al-hakim, yakni penghukum, yang menghukumkan atas pensabitan ini sama ada menurut syarak, adat atau akal. Begini. Dia kata hakim menjatuhkan hukuman, betul juga. Hakim menjatuhkan hukuman tu makna yang lebih khusus lah. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada si fulan. Ada menjatuhkan hukuman mati. Jadi itu makna statement atau kenyataan yang dikeluarkan oleh hakim. Itu istilah khusus lagi lah. Yang ni nak bincang hukum pada istilah bahasa. Okey. Kemudian setelah daripada itu, hukum ni siapa yang menghukumkannya? Jadi ulama' dia kata perkara-perkara hukum ni dia tak lari pada 3 pula. Tak lari pada 3. Sama ada yang menghukumnya syarak, ataupun adat, ataupun akal. Kita ambil, kalau nak ambil apa ni, kita ambil akal dululah, mudah. Pertamanya, kita nak putuskan sesuatu, kenyataan itu, kita nak membuat kenyataan itu sama ada pertama yang memutuskan kenyataan ialah akal kita. Fikir. Tak, kita tengok ke kereta tu, kita pun putuskan. Akal memutuskan bahawa apa dia? Dia kata benda ni, meja ni tidak bergerak. Tak. Tak. Kita tengok dengan panca indera kita. Lepas tu kita hukumkan dengan akal kita. Jadi yang menghukumkan dengan hukum akal ini, penghukum bagi akal ni pertamanya ialah penghukum bagi perkara ini, pertamanya akal.
Akal dia menghukumkan. Meja ini contohnya boleh bergerak dan boleh dia diam. Nampak? Dia boleh bergerak dan boleh diam. Jadi, nak kata meja ini boleh bergerak, boleh diam, siapa yang dapat tentukan betul ke tidak? Akal. Akal. Nanti kita akan masuk. Yang keduanya, yang menghukumkan tu kadang-kadang syarak. Syarak. Sebagai orang Islam, kita mempercayai bahawa kita diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan risalah yang diturunkan kepada Nabi. Risalah ini mengandungi hukum-hukum syarak. Jadi penghukum bagi perkara-perkara itu ialah syarak. Syarak. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW sebagai utusan Allah. Jadi kita kata semayang wajib. Itu hukum apa tu? Hukum syarak. Puasa wajib. Zina haram. Arak haram. Rasuah haram. Contoh. Itu hukum syarak tu. Bukan hukum akal. Sebab dia punya medan perbahasan tentang perkara-perkara itu ialah dalam bidang syarak. Dalam lapangan syarak. Kita tak boleh nak kata ikut dam. Kita nak kata ikut dam. Benda ni halal, benda ni haram. Tak boleh. Yang seterusnya dipanggil hukum adat. Hukum adat ini ialah perkara yang dihukumkan dengan cara adat. Berulang-ulang kali berlaku, maka kita hukumkan. Secara apa? Secara hukum adat, benda ini hukumnya boleh. Benda ini hukumnya gini. Kalau makan, kenyang. Tak, kalau tak makan, maknanya laparlah kita. Hukum apa tu? Hukum adat. Pada kebiasaan. Jadi kebiasaan itu, adat itu, dia juga dikira sebagai hakim penghukum. Jadi dibahagikan hukum tu kepada 3. Hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Oleh itu, hukum terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Apa maksud dia katakan kaitan ni? Hukum syarak bererti perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan seseorang hamba. Sama ada dengan secara tuntutan, keharusan atau perletakan wadak bagi kedua-duanya. Ini istilah daripada bahasa Arab. Hukum syar'i. Dia istilah khitabullah. Al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin. Bittalabi. Wal ibahati. Wal wad'i lahuma. Tak boleh dia gitu lah. Wad'i lahuma. Ini terjemahnya ialah hukum syarak ialah khitab Allah. Perintah Tuhan. Yang berkait dengan perbuatan mukallaf, perbuatan hamba. Itu khitab syarak. Kalau perbuatan Tuhan mengadakan alam, Tuhan buat kata kun fayakun. Tuhan suruh alam jadi. Maka terjadilah. Suruh alam jadi bukan maksudnya Tuhan suruh terjadi sendiri. Kita kena faham juga. Tapi dari segi susunan ayat Quran, Allah Ta'ala mencipta alam. Apabila Tuhan nak, maka idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Menunjukkan cepatnya berlaku kehendak Tuhan tu, bila Tuhan nak akan terus berlaku. Tanpa ada perantara dah. Tuhan nak jadi, nak jadi. Barang kehendak barang jadi. Tak. Benda hak nak jadi belaka. Jadi bila Tuhan mengadakan alam ni, Tuhan adakan dengan sifat kudrat iradat dia lah. Maka dalam Quran seumpama Tuhan perintah kepada alam, Tuhan perintah sebagai apa? Dengan cara apa? Dalalah lafaz itu, lafaz Tuhan kun fayakun. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'. Kisah Nabi Nuh alaihi salam, banjir besar kan? Baru ni kan ada orang ajar doa tu kan.
Tu ambil dalam Quran lah tu. Allah Ta'ala perintah kepada langit, kepada bumi. Ya ardu bla'i ma'aki, he bumi, telang balik air. Kisah Nabi banjir zaman Nabi Nuh ni, air mari kat bawah, mari kat atas. Mari belaka 40 hari. Tengok baru ni 2 hari je dah. Kelam habis tenggelam bumbung. Tak. Hak ni baru tubik daripada bawah hujan tu. Hujan. Hak ni Tuhan suruh air kat dalam bumi keluar. Waya sama bila turun belaka tu, bila Tuhan nak tentukan berhenti habisnya banjir, Tuhan suruh, hey bumi, berhenti air. Ibla'i, telang balik air. Waya sama'u aqli'i, wahai langit, berhenti daripada hujan. Wa ghidal ma, air pun jadi surut. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi, maka selesailah urusan dan bahtera Nabi Nuh pun dia berlabuh di atas bukit Judi. Mana bukit Judi? Di Thailand. No, nama bukit. Di tempat belah sana, orang tak tahu lah ni duduk mana dia belah belah apa ni, Turki ke belah mana. Tak ada situ, saya cari situ. Jadi wastawat 'alal judi, maka Tuhan suruh tu. Dah suruhan tu khitab tak? Ini panggil khitab kauni dia panggil. Khitab kauni dengan maksud itu Allah Ta'ala menjadikan alam berhenti. Menjadikan air bumi berhenti. Tu tak termasuk tu. Khitab syarak ini ialah khitab kepada mukallaf. Cara apa? Sama ada secara tuntut. Tuhan tuntut kita. Tuntut kita sembahyang. Tuntut kita puasa. Tuntut kita tinggal curi. Tuntut kita meninggal berzina. Tuntut kita meninggal minum arak. Tuntut kak. Tuntut dua. Tuntut suruh, tuntut larang. Tuntut belaka panggil. Kemudian ada dia punya tahap dia. Tak? Kalau tuntut ni, secara tuntut ni bagi dua pula ni. Mana ni? Tuntut suruh, tuntut larang. Suruh pula dua. Suruh mesti, patut tak mesti. Suruh mesti ni wajib. Suruh dan mesti buat. Wajib lah panggil. Suruh dan tak mesti, sunat. Larang pun dua. Larang mesti tinggal. Dan tak mesti. Larang mesti tinggal, haram. Benda haram Tuhan larang dan mesti kita kena tinggal. Ada perkara yang Tuhan larang tapi tak mesti, dengan maksud larangan tu tak kuat, jadi makruh. Jadi 4 situ hukum. Wajib, sunat, haram, makruh. Itu masuk dalam makna tuntutan. Keharusan masuk hukum kelima, iaitu hukum haruh. Haruh ni boleh sama ada kita buat atau kita tinggal, boleh berlaku. Pada asal dizatih, benda itu benda yang dianggap haruh. Maknanya buat pun tak apa, tak buat pun boleh. Atau perletakan. Perletakan ni dalam istilah dipanggil hukum wadai. Hukum wadai itu makna Allah meletakkan sesuatu menjadi tanda bagi sesuatu. Ini dipanggil hukum wadai. Contoh apa? Semayang kita ni wajib kan dipanggil semayang ni hukum taklifi. Hukum yang kita kena buat lah. Syarat semayang ataupun sebab bagi semayang. Kita kata semayang subuh. Semayang subuh. Apa sebab semayang subuh? Apa sebab semayang subuh? Terbit fajar. Itu jawapan dia. Terbit fajar. Terbit fajar ialah sebab bagi wajib semayang subuh. Dah kalau fajar tak terbit, tak wajib dia. Bukan terbit maknanya tak nampak. Jangan kita ngelak. Tak nampak kita tutup rapat. Ni puas tunggu tak. Subuh lewat. Tak, subuh lewat. Ayam kokok. Ayam kokok dah subuh. Boleh mayang tak? Dulu boleh mayang dah. Pukul berapa? Pukul 5.30, 5.45. Boleh mayang dah kan? Learning, orang yang biasa bangun awal, susah sekali. Nak buat benda. Peluang lah untuk sama mayang tahajud.
baca Quran, istighfar. Boleh semayang tak? Tak boleh semayang. Jangan duk main subuh awal. Tak mentang-mentang kita nak ikut jadual lama, jadual hak lama ke mana, jangan. Jangan main subuh awal. Nak panggil rajin tak bertepat. Bukan sekadar sia-sia, haram. Haram maknanya dosa lah. Nak tunggu ke 6 pukul apa, 6 apa ni? 6.15. 17 dah. 13. 13. Nak tunggu tu lah. Berapa andang je masuk. Dan dia buat makanan semua sekali. Tak boleh mayang lagi mana tak terbit fajar. Nampak? Hukum apa tu? Terbit fajar, hukum wad'i. Tuhan meletakkan terbit fajar sebab bagi wajib semayang. Dia panggil hukum wad'i. Dia ada hukum tak terbit fajar? Adakah maknanya terbit fajar tu wajib? Tak ada, bukan. Terbit fajar tu haram makruh tak? Dia panggil sekadar Tuhan nak letak ni sebagai tanda bagi ni. Contohnya haid, perempuan mari haid. Itu menjadi manik penghalang bagi wajib semayang. Perempuan yang mari haid, darah perempuan yang datang haid itu, ia dianggap sebagai manik penghalang bagi wajib semayang. Bila ada haid, semayang wajib ditinggal dan tak boleh semayang. Itu apa? Dia panggil hukum wad'i. Tuhan meletakkan sebagai dia menjadi penghalang bagi wajib semayang. Tak ada hukum apa-apa. Orang mari haid haram ke kan? Tak ada hukum situ. Dia mari-mari lah. Apa? Dia mari-mari lah. Dia tak mari sudah. Gitu je. Dari segi hukum taklifi, kewajipan, apa dia? Dipanggilkan kalau mari haid ada kena tinggal. Itu tak apa. Itu taklifi sebab. Dia menjadi sebab tu. Haid sebab kepada tadi haram, tadi penghalang bagi semayang. Haid juga penghalang bagi untuk bersetubuh. Dan apa nama ni? Penghalang untuk tolak. Suami tak boleh tolak isteri masa dalam haid. Bila tolak dalam haid, keadaannya hukumnya dikira sebagai haram. Dipanggil tolak bid'i. Okey, dipanggil perletakkan hukum wad'i. Jadi hukum wad'i ini ada ulama bagi ada kepada 5 jugalah wad'i. Pertama dia panggil sebab, kemudian dia panggil syarat. Ni kita sebut je lah. Kemudian dipanggil sebab, syarat, lepas itu manik, dan setengahnya nambah lagi sihah, sah dan juga butlan, batal. Sah, batal dipanggil hukum manik, sebab, syarat dan juga manik penghalang. 5. Jadi 5 hukum wad'i. Dan 5 juga hukum taklifi, jadi 10 semua. Okey, itu hukum dipanggil hukum syarak. Hukum syarak terbagi 2, sama ada hukum taklif ataupun hukum wad'i. Okey. Selesai. Contohnya, dia kata contohnya. Seperti tuntutan berpuasa, tuntutan menunaikan solat duha. Tuntutan puasa wajib. Puasa apa? Puasa Ramadan. Ini contoh wajib. Tuntutan menunaikan solat duha. Ini contoh bagi tuntutan sunat. Tuntutan meninggalkan perbuatan zina. Ini contoh bagi tuntutan larangan yang wajib. Tuntutan meninggalkan membaca Quran ketika rukuk. Kita baca Quran masa rukuk. Hukum apa? Hukumnya makruh. Rukuk dan sujud. Rukuk dan juga sujud. Makruh hukumnya. Sebab apa? Sebab dia dikira sebagai tempat yang tidak sesuai untuk baca Quran. Masa rokok, kita pergi habis kerana nak rokok panjang atau nak sujud panjang. Lepas baca Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal A'la, kita pergi baca ayat Quran. Baca kulhu ke, Fatihah ke, hukumnya makruh. Makruh baca Quran ketika rukuk dan juga sujud. Itu tuntut supaya meninggalkan baca Quran ketika rukuk. Itu contoh makruh. Dan contoh keharusan adalah, contoh harus apa dia? Memberi pilihan sama ada berjual beli ataupun tidak. Kita nak jual atau tidak, itu hukumnya harus. Harus. Jadi ini 5 hukum taklifi yang dipanggil sebagai hukum syarak ni.
Perletakan bagi tuntutan dan keharusan pula. Kita bincang, saya terang dah tadi. Kita baca ni. Mudah ni. Perletakan bagi tuntutan dan keharusan. Ni panggil hukum wada'i tadi. Ni hukum wada'i. Jadi kalau kita mengaji fiqh pun ada ustaz-ustaz ngaji, kita tahulah hukum. Oh, gini hukumnya. Bila bincang contohnya dalam bab sembahyang. Syarat sah sembahyang menutup aurat. Tutup aurat tu hukum dia. Wajib. Ialah hukum wajib tutup aurat. Tapi menjadikan tutup aurat syarat bagi sah, itu panggil hukum wada'i. Tuhan letak. Syarat letak. Nak sah kena buat gini. Nak sah kena buat gini. Dah wajib ke kita kena cari pakaian contoh? Tak. Orang tak ada pakaian, tak boleh sembahyang ke? Orang tak ada pakaian, boleh sembahyang ke tak? Wajib tak sembahyang? Tak, kalau boleh cari tak apa, tak ada. Kalau tak ada sini balik rumah tu mana ada lagi. Tak ada sini cari kedai ada lagi. Tak ada langsung ni. Wajib sembahyang tak? Wajib kau sembahyang. Sembahyang lanjang lah. Sembahyang lanjang lah. Dah, kena cerita tu. Sembahyang dalam keadaan tidak berpakaian tu. Sah tak? Sah. Tak ada masalah. Tak. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab tak ada pakaian. Syarat. Tapi kalau ada pakaian, maka wajib tak kita kena pergi cari kerja dulu. Kena kerja, cari duit, beli pakaian tu baru boleh mayang. Itu maksud. Faham tak? Jadi meletak hukum wada' ni Tuhan letak. Syarat letak. Menutup aurat ni syarat bagi sah semayang. Sekadar tu nak khabar, untuk sah semayang syarat ni kena ada. Kita setengah daripada syarat itu kita tidak wajib. Setengahnya lah. Kita tidak wajib mengusahakannya. Ada yang wajib kita usaha, contohnya air. Tak? Contoh air. Tutup aurat pun kita boleh katalah kalau kita boleh pinjam. Kalau kita ada, kena ada. Kalau tak ada langsung, guna. Jawapannya, kalau tidak ada, maka sembahyang dalam keadaan tak berpakaian. Sah tak sah? Sah lah. Kalau air pula, syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang ialah berwuduk. Tapi kita dituntut untuk mencari air lah. Kita dituntut untuk cari air. Air tak ada. Air tak ada. Boleh wuduk tak? Tak boleh wuduk. Jangan awak macam dalam video tu. Awak pergi Mekah. Tengok tak? Orang India pergi Mekah ke mana. Yang ambil air. Ambil air benda. Air makrifat ke benda. Air tak ada. Dekat dinding-dinding construction tu. Tapi nak masuk. Dia buat ambil air wuduk. Dia ambil wuduk. Orang duk marah, apa ni? Dia tahu malah pergi beratur ke ambil air ke. Tempat ambil air semayang kan jauh juga. Dia pun ambil air gitu, buat gini. Dinding. Itu tak boleh gitu tu. Dia kena air. Tak tahu dia. Ni macam-macam orang manusia kita boleh jumpa macam-macam kat Mekah. Kita tak tahu ada orang jenis gitu tau. Ni untung kalau pergi tempat orang ni kita tak tahu. Ada juga orang jenis gini. Maknanya luahnya kerajaan Tuhan, makhluk Tuhan buat ni macam-macam. Maka itu hukum wada'i. Dia tidak ada air, tayamum lah. Tak ada air langsung. Cara ni cari debu untuk tayamum. Diertikan dengan syarat, perletakan bagi tuntutan dan keharusan, diertikan dengan syarat meletakkan sesuatu itu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi perkara tersebut. Itu pun tadi lah. Sebab, syarat, penghalang ni mani'. Okay. Bagi perkara tersebut. Syarat wajib zakat mesti cukup nisab. Mesti cukup nisab. Kita bela kambing tak cukup 40 ekor. Bela kambing tak cukup 40 ekor. Jadi nisab kambing ni start pada 40 ekor. Wajib ke? Nak habis dah tahun ni. Nak cukup haul tu. Kita kena cari kat kambing cukup 40 ekor. Tak wajib kita usahakan. Itu tak ada tu. Ada baru wajib. Jadi di sini semata-mata syarat khabar bila cukup nisab, cukup 40 ekor, wajib keluar zakat. Gitu. Itu hukum apa? Itu hukum
hukum syarak. Masuk pula pada hukum adat. Hukum adat ialah mengisbatkan perkaitan antara dua perkara dari aspek ada atau tiada, disertai keadaan keduanya boleh bersalahan. Ni hukum adat ni makna benda yang dihukum oleh kebiasaan. Pada takrifnya makna apa? Kita mengisbatkan perkaitan antara dua perkara dari segi ada dan tidak ada. Dengan erti kata, dia juga boleh menyalahi hukum tu. Contoh, seperti mengisbatkan adanya kaitan antara kenyang dengan makan. Melalui kata-kata anda, makan itu mengenyangkan. Okay, kita mengisbatkan satu perkara pertama ialah makan. Dia kata antara dua perkara kan? Makan. Yang kedua kenyang. Makan dan kenyang. Kita kata makan itu kenyang, makan itu mengenyangkan. Maknanya kita telah menghukum. Okey, sekarang ni hukum akal ke, hukum syarak ke, hukum adat. Biar kita faham. Tiga hukum ni penting ni. Aqsamu hukmil aqli la mahalah, iyal wujubu thumma listihalah, thumma al-jawazu salithul aqsami, fafham munihta ladzatal afhami. Kata Syekh dalam Kharidah, Syekh Dardin, disebut apa? Aqsamu hukmil aqli la mahalah. Pembahagian hukum akal yang tidak ada ragu-ragu lagi. Hiyal wujubu thumma listihalah, iaitu wajib kemudian mustahil. Thumma al-jawazu salithul aqsami, kemudian harus, itu bahagian ketiga. Fafham munihta ladzatal afhami. Faham betul-betul. Moga-moga kamu diberi kelazatan untuk faham. Faham betul-betul ni mudah. Perbincangan hukum akal, perbincangan tentang akidah jadi mudah. Orang nak tipu kita pun mudah. Orang nak tipu kita pun payah, bukan mudah. Orang nak tipu kita tu mudah kita nak tolak dia. Kita tak mudah percaya ke dia. Payah nak tipu kita. Sebab apa? Sebab kita reti dan faham tentang hukum ni. Ni. Syuruk. Tak apa. Syuruk mana habis subuh tak boleh mayang subuh. Duha tak boleh lagi mayang, tunggu dulu. Bukan tak boleh mayang subuh. Kalau ada mayang lagi wajib mayang . Wajib mayang. Dia kot faham kata tak boleh lagi. Ni waktu haram ni. Tak boleh mu bangun lewat awang, mu tak boleh mayang lagi subuh. Kena tunggu waktu haram dulu. Tak. Kalau mayang subuh tak mayang lagi, bangun waktu bila-bila semayang, qada lah. Mana ma'an salatim falyusalliha idza dzakaraha. Falyusalliha idza istayqadha. Siapa yang tertidur daripada satu semayang, bangun tu dia semayang. Jangan ditunggu-tunggu pula. Okey. Mana tak dia? Dia kata makan itu mengenyangkan. Jadi di sini hukum apa tu? Syarak ke? Adakah syarak menghukumkan sesuatu? Tak. Akal ke? Nampak macam akal ke? Tapi tak sini. Kerana apa? Ini hukum yang mana dia boleh menyalahi. Kita kata makan kenyang tu sebab apa? Pada kebiasaan kita, kalau kita makan, jadi kenyang. Ada tak orang makan tak kenyang? Ada. Ada makan tak kenyang. Makan tak kenyang. Jadi makna apa? Bukan hukum akal. Hukum akal ni diputus. Tidak berubah. Hukum akal tidak berubah sama sekali. Kalau hukum akal berubah, berat . Tak boleh nak tetap . Kalau otak ni, hukum akal ni berubah, ni akan jadi rosak lah. Hukum adat, ni boleh. Jadi makan itu mengenyangkan. Walhal boleh sahaja tidak kenyang apabila makan. Ni panggil hukum adat. Hukum adat. Nampak awang? Nampaknya kayak hujang . Boleh tak hujang? Boleh. Orang buat ramalan. Ramalan mari berapa kali banjir lah berapa kali, taufan lah macam-macam. Tiba-tiba tak. Hak tak ramah tu jadi, hak ramah tak jadi. Jadi ramah berdasarkan apa? Berdasarkan kajian adat. Dia punya statistik, tengok kepada data maklumat, dia pun kata gini. Pada adat. Tapi boleh jadi tak jadi. Hukum apa? Hukum adat. Kebanyakan hukum-hukum yang berkait dengan kehidupan, berkait dengan benda ni, biasanya termasuk dalam kategori hukum adat lah.
Kadang-kadang anda makan tetapi tidak kenyang. Nampak tak? Ni hukum dia lah hangat ni, bahawa ni menukul adat. Kenapa perlu kita bezakan ni? Ada kait dengan akidah. Bila beriman dengan apa? Dengan perkara mukjizat ni. Dengan perkara-perkara ghaib ni. Ni kena reti ni. Tak? Kalau orang tu tak reti, tak faham perbezaan hukum akal, hukum adat, dia akan menafikan benda yang sebenarnya boleh berlaku. Tak? Contoh jelas lah yang menjadi sebab sesatnya golongan. Dia menafikan Nabi Isra' Mi'raj tu makna naik langit. Nabi Isra' Mi'raj makna naik langit. Naik ke langit, keluar daripada bumi dah. Lepas tu dia guna kata macam mana nak napah. Naik langit nak napah ke mana? Tak. Kapal terbang. Kapal angkasa Apollo tu berapa banyak dia tonggeh. Tak? Kena ada tonggeh lagi. Kena ada udara lagi. Kena naik kenderaan. Buruk pula dah nampak pun buruk. Minyak buruk ada. Tak pernah nampak pula. Tengok. Dia letak hukum akal. Bahawa tak boleh bernapah di luar daripada lingkungan bumi, luar pada angkasa tak boleh napah. Padahal tu hukum adat je. Hukum adat. Apa takrif mukjizat? Perkara mencari adat. Dia mencari adat, bukan dia mencari hukum akal. Tak? Tongkat Nabi Musa. Tongkat dari kayu. Berubah jadi ular. Apabila tak nampak depan mata lah, kita datang ke dia. Golongan-golongan yang mengingkari kewujudan perkara ni. Orang talis ataupun orang liberal dan seumpamanya. Dia mengingkari. Macam mana tongkat daripada kayu berubah jadi ular? Hakikat kayu dengan hakikat ular, benda berbeza. Dia kata, mustahil akal tak diterima. Dia pun menafikan perkara mukjizat. Tak jadi kafir. Walaiyazubillah. Kafir. Tu penting kita kena hukum akal ni. Jangan tengok hukum akal je 3. Kena faham betul-betul. Dia mudah je. Tapi biar kita punya alat ngukur tu kena. Akal ni biar kena molek. Twinning molek, backkey molek. Kalau main, kalau di kedai, alat ngukur tak betul. Tak. Timbang 2 kilo. Tengok balik rumah, timbang balik. 1 kilo 700 je. Timbang 2 kilo. Kat tu nampak 2 kilo dah, 2 kilo lagi. Dia tak pergi beki. Jadi kena betul molek macam mana cara pemikiran. Jadi, itu dipanggil hukum apa? Hukum adat. Nabi pergi Isra' Mi'raj. Dah mustahil apa? Mustahil pada akal. Tak. Dipanggil benda yang menyalahi adat. Kebiasaan manusia bernafas dengan oksigen. Allah Ta'ala jadikan sunnatullah. Manusia ni bernafas menggunakan oksigen. Kita menghembuskan karbon dioksida. Itu sistem Tuhan buat supaya manusia ni boleh hidup dengan sejahtera atas muka bumi. Boleh tak Allah Ta'ala nak membuat sistem itu lain? Ikut dia lah, hak dia. Ada je makhluk lain yang tak nafas dengan oksigen. Tak nafas dengan oksigen pun. Ataupun dia boleh tahan oksigen tu masa lama. Boleh. Pokok dia terbalik pula. Makhluk Tuhan juga. Jadi bernafas hidup-hidup ni, bergantung hidup atas oksigen, bernafas tu, itu adat kebiasaan manusia. Nampak? Kisah Ashabul Kahfi, tak makan, tak minum. Tengok macam mana. Manusia kita seminggu nak makan mati lah. Doktor kata gitulah. Tak makan, tak minum langsung ni. Tak makan, tak minum langsung. Tak ada lah. Mokok lapar sekejap je. Jadi macam mana ni? Golongan ini bila tak faham betul mana hukum akal, hukum adat, akhirnya dia menafikan. Mana boleh duduk tidur dalam gua, tak makan, tak minum beratus tahun, tiba-tiba boleh hidup balik. Ni tak faham hukum akal, hukum adat ni. Jadi hukum yang mana berkait dengan perkara kebiasaan dan boleh menyalahi dipanggil sebagai hukum adat. Okey. Seterusnya, hukum akal bererti mengisbatkan satu perkara kepada satu perkara. Sama je. Hak depan. Atau menafikan satu perkara daripada satu perkara lain
tanpa berhajat kepada pengulangan atau perletakan. Beza hukum akal ni, kalau hukum adat, kita hukum secara benda itu berulang baru kita hukum. Makan kenyang, minum hilang dahaga. Sentuh api panah. Sentuh api panah. Hukum adat. Boleh menyalahi tak? Boleh. Nabi Ibrahim sentuh api tak panah pun. Orang letak dia dalam api. Besar pula tu. Tak terbakar pun. Sebab apa? Sebab pada adat hukum api ni memang dia memanahkan tapi boleh sahaja menyalahi. Boleh saja menyalahi. Hukum akal tidak bergantung kepada berulang-ulang berlaku dan tidak bergantung pada perletakan. Siapa yang tentu syarak ke tak. Dia akal yang semata-mata menghukum dengan nisbah itu. Hukum inilah yang ditentukan, dihadkan oleh pengarang. Dihadkan ni makna ditaarifkan oleh pengarang dengan perkara, bukan, dihadkan ni makna dihasarkan. Dihasarkan. Dihadkan makna ditentukan oleh pengarang kepada wajib, mustahil dan harum. Makna pengarang kata yan hasiru ni. Ni kembali kepada kalimah yan hasiru. Hukum akal itu tertentu. Makna ada 3 je. Wajib, mustahil dan juga harus. Artinya, hukum akal tidak terkeluar daripada ketiga-tiga perkara ini. Tak lari daripada 3 ni. Apa sahaja yang diputuskan oleh akal sama ada dengan mengisbatkan, mengiyakan atau menafikan, menidakkan, maka ia akan berkaitan dengan ketiga-tiga perkara ni. Jadi akal nanti yang kita akan tengok lepas daripada ni lah. Kita akan masuk satu-satu hukum akal. Jadi hukum akal ni akan dibincangkan dalam kitab kita ini. Apa masalah akidah ni? Apa maksud tertentu pada 3? Akal ni, bila hukum berkait dengan hukum akal ni, dia tak lari. Sama ada dia akan hukum wajib, atau dia akan hukum mustahil, atau dia akan hukum dengan harus. 3 tu. Apa 3-3 tu, insya-Allah lah kita jumpa pula selang seminggu pula. Nampak tak? Agak-agak tak lupalah hak ni. Boleh. Dia mudah aja. Penerangan tu biar kita faham je. Benda akidah ni jangan anggap payah. Benda mudah je. Dia tak banyak. Nampak tebal tak? Kalau banding kitab lain, nipis je. Mata tu nipis. Kalau buku akidah mengaji pun akidah lah paling nipis. Tapi perlu kepada penumpuan, tarkis, perlu kepada tumpuan sikit, faham, mudah je. Mudah-mudah saja. InsyaAllah ta'ala sekadar itu saja untuk kesempatan pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.